Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi pada video kali ini saya nak ajar berkenaan dengan tajuk bab 2 untuk tingkatan 2 matematik. Okey, tajuk ni ialah pemfaktoran dan pecahan algebra. Jadi sebelum kita masuk ke tajuk ni, rasanya macam eloklah kalau kita ingat balik apa yang telah dipelajari semasa tingkatan 1 dulu. Alright, okey, jadi sekarang ni contoh masa kita 1 dulu kan, dia ada orang kata apa, benda-benda asas yang melibatkan algebra. Okay, sebagai contohnya kalau kita ada x tambah x, maka dia dapat berapa? So kita akan dapat 2x. Okey, kenapa dapat 2x? Ibarat macam kita ada sebiji bola tambah dengan sebiji bola, maka akan dapat berapa bola? So ada 2 biji bola. Okey, itu je maksudnya sebenarnya. Okey, alright. So contoh lain, kata kita ada sini, kita ada pula 3y tambah dengan 2y. So maksudnya ada berapa y? So kita ada 5y. Okey, benda-benda ni semua benda-benda basic lah yang mana korang kena ingat balik. Okey, kalau melibatkan tolak, okey, boleh saya lah katakan kita ada 7a. Okey, tolak dengan 3a. So maknanya kalau ibarat macam 7 bola tolak 3 biji bola, so maknanya berapa tinggal? So tinggallah 4a. Okey, jadi macam mana pula kalau dia cuba 3a tambah 2b, so dapat berapa? Okey, nampak tak? Pemboleh ubahnya tak sama. So kalau pemboleh ubahnya tak sama, maka dia akan dapat 3a tambah 2b juga. Okey, ni secara asas lah. Alright. Okey, selain pada tambah tolak, kita juga ada basic yang melibatkan orang kata apa, darab. Okey, kalau darab pula, okay, kalau x tambah x dapat 2x. Jadi macam ni pula kalau x didarabkan pula dengan x, dapat berapa? Kalau x darab x, maka x itu ibarat macam dia akan jadi macam ni kan. Jadi kalau digabung macam ni, maksudnya dia sama dengan x kuasa 2. Okey, nampak? Alright, so contoh lain, katakanlah kita ada pula x kuasa 2 darab dengan x, ini akan sama dengan, kalau x kuasa tadi kan dapat xx, so gabung lagi dengan x, maka dia akan ada 3x ni kan, x ni ada kuasa 3, so dapat jawapannya x kuasa 3. Atau nak mudah ceritanya, kalau x ini tak ada apa-apa, maka dia x kuasa 1, so tambahkan di atas ni 2 tambah 1, 3, so dapatlah x kuasa 3. Okey, contoh seterusnya, kata kita ada x kuasa 5 darab pula dengan x kuasa 2, so dapat berapa? So x kuasa 5 tambah 2 dapat 7, so x kuasa 7. So ini adalah benda-benda basic yang korang kena tahulah. Okey, selain pada tu, benda-benda basic yang korang kena tahu ialah bila tambah darab dengan tambah, kalau tahu positif darab positif, maka dia akan dapat positif. Kalau negatif darab negatif, maka akan dapat positif juga. Kalau positif darab negatif, akan dapat negatif. Dan kalau negatif darab positif, maka akan dapat negatif juga. Jadi jika dia berlawanan, maka akan dapat jawapan negatif. Kalau dia sama, maka akan dapat jawapan positif. Okey, benda ni korang kena kuasai lah. Kalau korang masih tak faham dengan benda-benda macam ni, okey, boleh komen di bawah. Alright. Okey, kita akan pergi ke pecahan yang pertama, iaitu okey, rasakan sini episod 1, maksudnya akan ada episod 2. Alright. Jadi pada episod kali ini, kita akan belajar dulu pasal kembangan. Apa itu kembangan? Kembangan ni bahasa mudahnya ialah kita nak hilangkan kurungan. Okey, kita nak hilangkan kurungan. Okey, dan kurungan ni ada 2 jenis, iaitu yang pertama sekali ialah 1 kurungan, atau yang kedua ialah 2 kurungan. Jadi macam mana kita nak hilangkan kurungan ni? Okey, jadi caranya ialah, okey, kan saya nak pilih warna dulu biar nampak. Okey, jadi sekarang ni cara nak menghilangkan kurungan ini ialah, okey, ni A ni, okey, jika dia ni masuk kurungan ni, maksudnya darab ya. So A ni dia kena darab dengan kedua-dua nombor di dalam kurungan ni. Jadi A ni kamu buat anak panah macam tu. Yes. Okey. Jadi A darab B, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat A B. Okey. So ni tambahkan, so tambah.
A darab C, kita akan dapat A C. Jadi nampak tak kurungannya dah hilang? Yes, kurungannya dah hilang. Okey, jadi macam mana pula kalau melibatkan dua kurungan? Okey, so kalau dua kurungan, nampak sini ada A tambah B, sini C tambah D. Yang ni dia receh sikit lah. Jadi mula-mula sekali kamu utamakan A dulu, yang depan ni dulu. Jadi A ni kamu darabkan dengan C. So A darab C dapat berapa? A C tambah, okay, ingat A darab dengan D. Nampak? Selesaikan satu-satu. So A darab D akan dapat A D. Okay, dah selesai. Baru kita akan buat yang lain pula. Okey, kita buat yang lain pula. B pula. Ni B ni. So dia tambah. So B ni dia darab dengan C juga. Nampak tak? Dia akan darab dua-dua sekali. So B darab C, kita akan dapat B C. Dan kita akan buat pula B darab D, akan dapat tambah B D. Okey, ni adalah basic untuk pengembangan. Okey, so boleh. Alright, sebelum kita pergi lebih lanjut dalam tajuk kembangan ni, okey, suka saya nak share sesuatu, iaitu berkaitan dengan asal usul yang saya terangkan tadi. Yang ini sekejap ya. Asal usul yang saya terangkan tadi ni. Ni apa asal usul kesemua ni? Okey, kalau ikut apa yang saya terangkan tadi, saya kata apa? Saya kata yang ni kamu kena darab dalam, yang ni kena darab satu per satu. Okey, kan kena buat contoh kan. Okey, kali ni saya nak ceritalah asal usul orang kata apa, kaedah ini. Okey, sebagai contohnya lah kan, saya nak ambil satu sifir yang besar, iaitu sifir yang besar tapi masih lagi dalam hafalan korang. Okey, contohnya kita ambil 5 darab dengan 12 sama berapa? Yes, kalau yang hafal tu senang lah. 5 darab 12 sama dengan 60. Okey, tapi kalau korang nak tahu lah kan macam mana saya dapatkan sifir 12 dulu. Okey, waktu saya dulu, saya akan buat macam ni. Yang mana 12 ni saya akan pecahkan kepada 2. So dia akan jadi macam ni nanti. 5 darab. So 12 saya akan pecahkan jadi 10 tambah 2. Kenapa saya buat macam ni? Sebab 5 darab 10 senang, 5 darab 2 senang. Okey, ni nampak tak kat sini? Dia sama bentuknya macam yang ini. Okey, jadi yang ni kita dapat 5 10 tambah 2. Nampak tak sama? Okey, sama kan? Okey, yang ni ialah A, ini ialah B, ini ialah C. Yang mana korang akan darabkan satu per satu. Okey, so 5 darab 10 dapat apa? 5 darab 10 dapat 50. 5 darab 2 dapat berapa? 5 darab 2 10. So korang akan dapat jawapannya 60. Sorry. Okey, nampak tak dia punya sebenarnya kan apa yang korang belajar di sekolah menengah sebenarnya sama macam yang korang belajar di sekolah rendah. Okey, kalau korang pandai kaitkan, insya-Allah matematik mudah. Okey, seterusnya kita tengok yang asalnya yang dua kurungan ni. Okey, contohnya lah kalau kita nak ambil okey, kata kita ambil 11 darab dengan let's say lah 12. So ni dapat berapa? Cuba tahu. Yes, dapat berapa? Yes, kita akan dapat 132. Okay, jadi sebenarnya untuk sifir 11 ni sebenarnya ada cara yang mudah lah. Tapi ni saya nak terangkan dari mana asalnya ataupun aplikasi penggunaan ni. Sebenarnya korang dah guna benda ni lama dah sebenarnya. Alright, 11 ni saya akan pecahkan jadi yang mudah lah macam yang saya cakap tadi. So dia akan jadi 10 tambah 1. Okey, yang ni pula akan jadi 10 tambah 2. Okey, so dia akan jadi macam mana? Okey, so kita akan buat 10 tambah 10, 10 darab 10 dapat 100. Dan 10 darab 2 dapat 20. 1 darab 10 dapat 10. 1 darab 2 dapat 2. So tambahkan saja, so kamu akan dapat juga 132. So sama je. Okey. Jadi inilah asal usulnya formula ni tadi. Right? Okey, jom kita sambung yang seterusnya ya. Ini contoh soalan lah. Contoh soalan. Okey, jadi sekarang ni korang tengok dulu sebab nanti saya akan bagi peluang untuk korang jawab. Saya dah disediakan latihan dah dalam video ni.
Okey, jadi kita tengok sekarang ni contoh yang pertama. Oh sorry, membesar pula dia. Okey, so contoh yang pertama ni sama macam yang nota yang pertama tadi, iaitu dia melibatkan satu kurungan sahaja. Ni je kurungan yang ada. Ni je kurungan dia. Jadi sekarang ni yang kat luar ni mana kena darab satu persatu. So ini darab ini dulu. Okey, nampak tak? Okey, jadi ini akan dapat apa? Okey, kalau tak ada nombor di depan ni, maksudnya ibarat macam dia adalah satu. Okey, so nombor dengan nombor, anu dengan anu, mudah je. Jadi 2 darab 1 dapat 2, X darab X kuasa 2, ni akan ada berapa X tu? X kuasa 3. Selesai kan? Okay, kemudian kita akan buat pula yang ni, darab pula dengan 3X. So ni tambahkan, so tambahlah. Okay, jadi 2 darab 3. So 2 ni darab dengan 3 akan dapat 6. X darab X akan dapat X kuasa 2. Okey, nampak dia XX tu, dia akan dapat XX kan. Jadi dapatlah X kuasa 2. Okey, kemudian seterusnya so ni tolak kan. Okey, dia sebenarnya nak tengok, okey ni 2 darab negatif 4. So positif darab negatif dapat negatif. 2 darab 4 dapat 8. X darab tak ada apa-apa, so X juga. Jadi jawapannya 2X kuasa 3 tambah 6X kuasa 2 tolak 8X. Okey, alright. Okey, seterusnya. Okey, yang ni sama situasinya macam yang sebelah tadi. Actually sebenarnya nombornya pun semua sama, cuma dekat depan ni sesaja taruh negatif. Sebab apa? Negatif positif ni amat memainkan peranan dalam algebra ni tadi. Okey, jadi sekarang ni kaedah yang sama. Yang ini kita akan darab satu persatu. Cumanya sekarang ni dia ada negatif. Jangan sesekali lupakan yang negatif tu. Kalau kamu lupa negatif tu, habis. Selesai cerita. Jadi sekarang ni kita akan darab satu persatu kan. Jadi negatif, kita utamakan yang negatif dulu. Negatif darab dengan positif. Kalau tak ada apa-apa ni maksud dia adalah positif. Negatif darab positif akan dapat negatif. 2 darab, kalau tak ada maksudnya dia 1. 2 darab 1 dapat 2. X darab X kuasa 2 dapat X kuasa 3. Okey, nampak? Okey, seterusnya. Yang ni pula nak darabkan. Jadi sekarang ni tengok dulu operasinya ni. Pengenalan yang ni negatif darab positif dapat negatif. Sebab dia berlawanan kan. Okey, kemudian 2 darab 3 dapat 6. X darab X dapat X kuasa 2. Okey, seterusnya. Okey, ni tengok pula negatif darab negatif dapat positif. 2 darab 4 dapat 8. X darab tak ada apa-apa, so dia kekal jadi X. Jadi nampak tak dia menghasilkan jawapan yang berbeza. Ni negatif 2X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 8X. Okey, seterusnya. Ini melibatkan 2 kurungan. Okey, so bila melibatkan 2 kurungan, dia kena buat satu per satu. Jadi kita utamakan yang 3A ni dululah, yang depan sekali. So ini akan darab dengan B. Yang ni seterusnya lepas darab dengan B, dia akan darab pula dengan 5. Okey, so kita akan buat satu per satu lah. So 3 darab dengan tak ada apa-apa, 3 darab 1 ibaratnya, so dapat 3. Jadi duduk positif kan, so dia positif je lah, tak payah fikir banyak lah. A darab B. A darab B dapat berapa? A darab B dapat AB lah. Dia jangan tiba-tiba ada kuasa 2 pula, salah lah. Jadi kalau A darab A, ya A kuasa 2. Tapi kalau A darab B, akan dapat AB lah. Jangan keliru lagi ya. Ni masa tingkatan 1 dah belajar. Alright. Okey, seterusnya 3A darab 5. So kita darabkan nombor dulu. 3 darab 5. Positif dapat positif. 3 darab 5 dapat 15. A darab tak ada apa-apa, so dia kekal jadi A. Dah selesai yang itu, makanya kita buat pula yang sebelah sini 2. So 2 darab dengan sini, 2 ni juga akan darab dengan 5. Nampak tak, dia gila-gila, satu persatu kita buat. So 2 darab B akan dapat, positif akan dapat positif. 2 darab B akan dapat 2B. Okey, dia sama macam ni juga kan. Ni 2 darab B. Kan dua-dua tak sama, so kita nak darabkan sepati, so dapatlah 2B. Okey, jangan keliru pula ya.
Okey, kemudian 2 darab 5 akan dapat, positif dapat positif. 2 darab 5 dapat 10. Okey, jadi jawapannya apa? Okey, jawapannya ialah 3AB tambah 15A tambah 2B tambah 10. Okey. Alright. Okey, jadi kita tengok page yang seterusnya. Ni contoh yang seterusnya. Okey, jadi macam mana pula kalau jumpa situasi macam ni? Sekata kalau satu kurungan boleh kita buat darab dalam macam tu, tapi luar ni tak ada nombor pula. Ingat, ni ada kuasa 2 kat sini. Apa maksud kuasa 2? Kalau A kuasa 2, maka kita akan dapat A darab A. Betul tak? Jadi kalau untuk kes yang seperti ini, maka kita akan kena mulakan hidup baru. So ni X tolak 5Y kan, maksudnya ada double X tolak 5Y ni. Kita akan dapat X tolak 5Y, X tolak 5Y. Macam tu je. And then lepas tu kita akan kembangkan macam biasa. Okey, so kalau color sikit lah. Alright. Okey, so ni dulu kita utamakan X dulu. So X darab dengan X. So X darab X dapat berapa? Akan dapat X kuasa 2. Positif dan seterusnya X ni daripada huruf yang sama juga, X darab dengan negatif 5Y. Ingat, ada negatif kat sini ni. So positif darab negatif akan dapat negatif. Okey, kemudian X, okey, 1 ni tak ada apa-apa, 1 dah maksudnya 1 darab 5 dapat 5. X darab Y, X darab Y dapat XY. Dah selesai yang itu, kita darab pula yang negatif 5Y ni tadi. So negatif 5Y ni darab pula dengan X. Okey, so negatif darab positif akan dapat negatif. 5 darab 1 dapat 5. Y darab X dapat, okey, kalau kamu buat YX pun boleh, tapi perasan tak sama je dengan sebelah sini. So tukarlah jadi X, Y, dia sama je. Kalau 5XY. Ingat dulu masa zaman sekolah rendah, selalu cakap 2 darab 5, 5 darab 2 sama je. So kalau XY dengan YX sama je. Okey, so kita boleh terbalikkan dia. Okey, seterusnya ni pula negatif 5Y darab pula negatif 5Y. So negatif darab negatif akan dapat positif. 5 darab 5 dapat 25. Y darab Y akan dapat Y kuasa 2. Okay, nampak tak? Sebuat satu per satu. Jangan gopoh sangat dengan matematik ni. Okay, satu per satu. Nanti lambat laun nanti kamu akan laju buat matematik. Okay, tapi kalau kamu masih ingat lagi masa zaman ni, kamu form 1, nampak? Jika anunya sama, nampak ni XY, ni XY, maka kita boleh operasikan dia. Okay, jadi apa yang kita boleh operasikan? Ni. So negatif 5XY tolak 5XY. Ibaratnya macam kamu hutang 5 hati. Kemudian kamu hutang lagi 5 hati. Dia saja buat hati kan. So hutang 5, dihutang lagi 5, maka dia akan lagi hutang lah. Jadi X kuasa 2. So dia masih hutang, so dia hutang lah. So hutang berapa? Hutang 10 X Y. So tambah pula dengan 25 Y kuasa 2. Okay. Alright, seterusnya. Yang ni, soalan yang seterusnya ni dia gabungan. Okay, nampak dia gabungan. Ini dia macam gabungan yang kita belajar sebelum ni. Jadi yang ni kita akan pecahkan dia dulu. Okay, kita pecahkan dia dulu. Yang ni dia akan jadi 2X tambah Y, 2X tambah Y. Okay, faham dia yang ni ya? Yang ni pula kamu terus boleh darabkan ke dalam. Okay. So ini kan negatif Y kan. So ini negatif Y kan. So negatif Y, dia darab dalam, negatif darab positif akan dapat negatif. Y darab X, kita akan dapat X, Y. Okay, negatif darab positif, negatif darab positif akan dapat negatif juga. Okay, dan 1 darab 2 dapat 2. Y darab Y dapat Y kuasa 2. Okey, ya, yang ni pula kita selesaikan. Yang ni selesaikan caranya sama macam yang sebelah sini. Sama je. Okey, tapi nak bagi jelas biasa tukar color lah.
So ni 2. Kita akan darabkan dengan ni. Okay, so positif dapat positif. 2 darab 2 dapat 4. X darab X dapat X kuasa 2. Selesai. Ini pula. Okay, positif darab positif dapat positif. 2 darab 1 dapat 2. X darab Y dapat X, Y. Selesai. Kita pergi pula nombor sebelahnya, iaitu positif Y. So, positif darab positif. Sorry. Abang nampak? Yes. Positif darab positif dapat positif. 1 darab 2 dapat 2. Y darab X dapat X, Y. Dan seterusnya yang ni pula. Positif darab positif dapat positif. Y darab Y akan dapat Y kuasa 2. Yang lain ni? Yang lain tu salinlah balik. Okey, salin balik lah. Okey, so tolak XY, tolak 2Y kuasa 2. Okey, jadi nak bagi nampak. Okey, apa kita teruskan lah. Okey, yang ni kita susun balik. Okey, kita susun balik mana anu yang sama kita sekalikan supaya kita boleh operasikan. Macam yang sebelah sini tadi. Okey, mana anu yang sama? Kita kumpulkan X kuasa 2 dulu. So, 4X kuasa 2. Ada yang lain? Tak ada. So, selesai. Mana lagi yang sama? Okey, XY. Kita kumpulkan semua yang ada XY. Tambah 2XY. Tambah 2XY. Wah, lagi ni. Tolak XY. So, tolak XY. Selesai. Dan tinggal Y kuasa 2 je kan? Kumpulkan. Tambah Y kuasa 2. Tolak 2Y kuasa 2. So, tinggallah 4X kuasa 2. Tengok ni. 2XY. 2XY. So, 2 tambah 2 dapat 4. 4 tolak 1XY. 4 tolak 1 dapat 3. So, positif 3XY. Yang ni pula, ni. Tak, Y kuasa 2, Y kuasa 2. So, 1 Y kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 Y kuasa 2. 1 tolak 2. Okey, kamu ada RM1 nak bayar kat orang RM2, cukup tak duit kamu? Kamu punya hutang kan? So, hutang maksudnya hutang lah, negatif. Hutang berapa? Hutang 1 Y. So, Y kuasa 2. Jadi, inilah jawapannya. 4X kuasa 2 tambah 3XY tolak Y kuasa 2. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, jadi ini sebagai latihan untuk kamu. Okey, kamu boleh pause dulu video ni. Jadi lepas selesai, korang boleh terus tengok, semak dengan jawapan yang saya nak buat je lagi ni. Okey, saya akan teruskan lah. Kamu boleh pause dulu. Okey, yang ni saya tak cakap banyak lah. Saya akan terus buat dengan laju dan saya tak nak tukar-tukar colour dah. Okey, nanti korang semak sendiri. Okey, so yang ni kita akan darab dengan ni, kita akan darab dengan ni, kita darab dengan ni. Okey, so positif akan dapat positif. 2 darab 4 dapat 8. X darab Y dapat XY. Positif. Ini pula kan. Ini pula kan. Okey, positif darab negatif dapat negatif. Okey, kemudian 2 darab 2 dapat 4. X darab Z dapat XZ. Okey, positif darab positif dapat positif. 2 darab 3 dapat 6. X darab tak ada apa-apa, so X. Okey, jadi jawapannya 8XY tolak 4XZ tambah 6X. Okey, so macam betul? Kalau betul, thumbs up. Okey, good. Alright, seterusnya ini libatkan 2 kurungan, maka kita akan buat satu persatu. Ambil dari depan sini. So, M darab 3M. Positif darab positif dapat positif. 1 darab 3. 1 darab 3 dapat 3. M darab M dapat M kuasa 2. Seterusnya, positif darab negatif dapat negatif. M darab 2. M darab tak ada apa-apa, so M juga. Nombor dulu. 1 darab 2 dapat 2. M. Ini M darab 2 dapat 2M lah. Okay, seterusnya 3. Nah, positif darab positif dapat positif. 3 darab 3 dapat 9. M saja. Okay, seterusnya sum. Positif darab negatif dapat negatif. 3 darab 2 dapat 6. Okay, kita kumpulkan mana boleh kumpul. Ini negatif 2 tambah 9. Dia hutang 2 bayar RM9. So akan jadi apa tu? Dia akan jadi tak hutang dah lah. So positif.
So, berapa dapat hutang? 7. Ataupun korang boleh tekan kalkulator sebenarnya. Tekan je negatif 2 tambah 9. Negatif 2 tambah 9. So, korang akan dapat situ positif 7M. Tolak 6. Okay. So, boleh faham? Kita tengok yang seterusnya. Okay. Cuba jawab yang ni pula. Okay, cuba jawab. Okay. So, korang boleh pause. Okay, tapi saya akan terus jawab je lah ya. Okay, yang ni nampak sama macam tadi kan. So, yang ni ada kuasa 2. So, kita boleh doublekan ni. So, kita doublekan dah dulu. So, di 3R tolak 1. 3R tolak 1. So, yang ni kita akan buat satu persatu lah. Ini darab ini darab dengan ini. So, positif dapat positif. 3 darab 3 dapat 9. R darab R dapat R kuasa 2. Kemudian ni pula positif negatif dapat negatif. Nampak tak? Sebuat satu-satu. Positif negatif dapat negatif. 3 darab 1 dapat 3. R darab tak ada apa-apa. So, R juga. Okay, nampak? So, sayangku 1 ni pula negatif. Nampak? Negatif darab positif dapat negatif. 1 darab 3 dapat 3. Tak ada apa-apa, darab R dapat R. Kemudian seterusnya so, negatif darab negatif dapat positif. 1 darab 1 dapat 1. Okay, mana yang kita boleh operasikan? Ini. Sebab dia anu ni sama kan. Jadi 9R kuasa 2. Hutang 3, hutang lagi 3. So, bertambah hutangnya. Berapa hutang? 6. R tambah 1. Okey. Macam betul? Tanya kalau betul. Kalau salah, tengok balik video dari awal. Okey, seterusnya. Yang ni orang kata soalan dah mula nak naik level lah ni. Panjang, nampak panjang macam ni kan. Okay, tapi jangan risau, kita akan buat satu per satu. Okey. Ini kita akan jawab. Okey, kalau jumpa macam ni, jangan fikir langsung pasal 2 ni. Utamakan yang ni dulu. Sebab yang ni yang kita ada belajar. Betul? Kita utamakan yang tu dulu. So, 2 ni kita boleh tulis je dulu. So, 2. Dan kita akan buat kurungan. So, yang ni, ni darab dengan ni dululah. Okay, P. Positif dapat positif. P darab P dapat P kuasa 2. Dan P darab negatif 1. So, positif, negatif dapat negatif. P darab 1 dapat P saja. Okey. Dan ini pula positif dapat positif. 1 darab P dapat P juga. Ni seterusnya sum. Positif negatif dapat negatif. 1 darab 1 dapat 1. Okey, nampak? Cara sistematik bila buat matematik. Tolak. Yang ini pula nak uruskan. So, buat lagi satu kurungan besar kat sini. Ini pun sama juga. Kita akan buat satu persatu. Tak payah nak pening-pening. So, positif dapat positif. 1 darab P dapat P. Ya, sum. Positif dapat positif. 1 darab 3 dapat 3. Yang ni pula sum. Negatif, positif dapat negatif. 2 darab 1 tak ada apa-apa. So, 2. P darab P dapat P kuasa 2. Yang seterusnya negatif, positif dapat negatif. 2 darab 3 dapat 6. P saja. Dan lepas tu baru kita akan buka kurungan. Okey, yang ni kita ada belajar tadi kan. Ini darab je. Oh, sorry. Yang ni kita boleh kumpulkan dulu. Mana kita boleh kumpulkan dulu. Nampak ni ada boleh kumpul. Okey. Alright. So, yang ni kita biar dulu. So, P kuasa 2. So, tolak P. Dia hutang 1, bayar 1. Maka habis. Hutang 1, bayar 1, makanya habis. So, sifar. So, dah tak ada dah. Habis, selesai. Jadi, tinggal tolak 1 kan. So, tolak 1. Tolak. Yang ni, kalau rasa macam confused, kumpulkan dulu. Mana P saja. Ni P saja kan. So, P. Ni, tolak 6P. Kumpulkan P dulu. Tolak 2P kuasa 2. Tambah 3. Okay, yang ni kita boleh buat kurungan dah. Ini darab ni. Ini darab ni. Nampak? Dia sama macam kita belajar yang tadi tu. So, 2 darab P kuasa 2 dapat 2P kuasa 2. Positif, negatif dapat negatif. 2 darab 1 dapat 2. Yang ni pula. Kita tolak. Okay, so negatif P. Okay, 1. Dia ada RM1. Nak bayar 6.
So dia terpaksa berhutang. So dia hutang berapa? Hutang 5p. Kalau confuse tekan kalkulator lah. Sebab konsep hutang-hutang ni pada masa form 1 dah tahu. So ni tolak pula 2p kuasa 2 tambah 3. Nampak tak ni masih terkurung? Bila terkurung ingat kita kena buang kurungan. So ni masih salin balik. Tolak 2. Okey. Macam nak buka kurungan? Ni. Negatif. Negatif darab negatif dapat. Nampak? Negatif darab negatif dapat positif. So positif 5p. Negatif darab negatif dapat positif. Positif 2p kuasa 2. Negatif darab positif dapat negatif 3. Ini kita kumpulkan mengikut anu yang sama. So 2p kuasa 2. Ada lagi tak p kuasa 2? Ini. So bawa dengan tambah sekali. So tambah 2p kuasa 2. Dan p pula. Ni kan. Selesai. Tambah 5p. Ni pula. Tolak 2. So tolak 2. Kita tolak lagi dengan 3. So kita selesaikan lah. Ni 2p kuasa 2 tambah 2p kuasa 2 dapatlah 4p kuasa 2 tambah 5p. Yang ni hutang 2, hutang lagi 3, maka dia masih berhutang, lagi banyak hutangnya. So hutang 5. So okey, boleh faham betul jawapan kamu? Kalau salah buatlah semula. Boleh tonton video ni banyak kali. Alright. So alhamdulillah, semoga video ni dapat memberi manfaat pada kamu semua. Okey, semoga kita jumpa lagi pada video episod yang seterusnya. Alright. Okey, jadi selamat maju jaya daripada Sir. Okey, dan jangan lupa tekan loceng. Okey, jangan lupa subscribe channel Sir supaya Sir lebih bersemangat untuk membuat video di masa-masa yang akan datang. Alright, okay, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.